Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha agung dan maha bijaksana. Dialah Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan dialah Allah yang suci dari sebarang kekurangan dan juga tidak berhajat kepada sesiapa pun sebagai tandingan. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utuskan untuk kita menjadi petunjuk kepada jalan yang benar, memimpin umatnya kepada keredaan Tuhan dan mengajak ataupun menyelamatkan umatnya dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perbahasan kita sambungan pada kitab Manhaj Golongan yang Selamat, iaitu lebih terfokus kepada perihal akidah. Itu manhaj dari sudut akidah, keimanan, kepercayaan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita daripada 73 kumpulan perpecahan umat Islam, satu sahaja daripada mereka yang masuk syurga, selain daripadanya masuk neraka. Jadi kita nak tahu manhaj golongan yang selamat ni macam mana. Paling utama ialah persoalan akidah, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok perpecahan tu banyak. Kalau khilaf fiqh itu diterima. Tak ada orang kata perbezaan antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki menyebabkan satu sama lain menuduh dia tak selamat dalam neraka dan sebagainya. Tak ada. Kerana khilaf fiqh tu kita iktiraf, walaupun kita ada 4 mazhab yang utama, tapi keempat-empatnya diiktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kerana khilaf yang berlaku di kalangan mazhab ini ialah khilaf fiqh, berbeza dengan khilaf akidah. Sebagai contoh, khilaf antara ahli sunnah dengan syiah lain. Dia bukan bab solat, bab puasa, bab lain-lain, bab akidah. Sehingga kita ahli sunnah wal jamaah memuji sahabat Nabi, orang syiah mencela sahabat Nabi. Lain tu. Kita ahli sunnah mencintai isteri-isteri Nabi, termasuklah Aisyah dan Hafsah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Syiah membenci dan mencela isteri Nabi. Aisyah dia kata dalam neraka, Hafsah dalam neraka. Ini akidah, tak sama. Karena itu saya tekankan sekali lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila menilai, nak tahu manhaj golongan yang selamat, kita kembali kepada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, setelah Nabi bagi tahu umatnya akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya dalam neraka melainkan satu. Sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, hum ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu ialah orang yang berada di atas jalannya Nabi dan jalannya para sahabat Nabi. Yang tu yang kita panggil sebagai ahli sunnah, ikut Nabi, wal jamaah sebagaimana sahabat Nabi. Ada orang nak faham terma ahli sunnah wal jamaah, semua orang declare di ahli sunnah wal jamaah, tapi nama menggambarkan sifat. Nama ahli sunnah menunjuk dia ikut Nabi, wal jamaah ikut sahabat Nabi, berdasarkan hadis Nabi yang Nabi jawab soalan tadi. Golongan yang selamat ialah orang yang berada di atas jalan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita dalam perbahasan ini, setelah sekian lama kita mengkaji dan kita menilai berdasarkan panduan Al-Quran dan sunnah Nabi serta kefahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, apakah ciri-ciri mereka. Dan setelah didapati, kita merujuk kepada Quran, merujuk kepada sunnah Nabi. Paling utama dakwah Nabi datang kepada kita ialah untuk mengajak setiap manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Allah Taala kata dalam Quran, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utuskan dalam setiap umat Rasul, kerja mereka ialah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan taghut, iaitu sembahan-sembahan lain selain daripada Allah. Ini adalah kunci utama dakwah Nabi. Dan Nabi SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW juga telah mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna aw wa sab'una syu'bah. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis yang sahih, Nabi SAW kata iman ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah. Bila kita fahami makna la ilaha illallah, dalamnya terkandung tauhid, mengesakan Allah, dan dalamnya terkandung menafikan dari Allah segala bentuk kesyirikan. Sebab tu Nabi SAW ajar sebaik-baik zikir yang Nabi baca dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW baca ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi kata khairud du'a du'ai Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu, sebaik-baik doa yang aku sebut, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku ucap sebaik-baik doa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu, satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya lah Allah kekuasaan, walahul hamdu, baginya lah sahaja segala pujian,
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan manifestasi perkara inilah yang Allah ajar kita setiap waktu dalam salat kita sehari semalam. Kita diwajibkan baca surah Al-Fatihah, dan Allah ajar kepada kita untuk mengaku di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi manhaj ahli sunnah paling selamat ikut Nabi, ikut sahabat, jaga tauhid. Dalam masa yang sama menyucikan Allah daripada syirik, la syarikalah. Dan ini perkara yang antara benda hak Nabi paling takut. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambi a'zam, Rasulullah, dosa apa paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa paling besar ialah kamu jadikan sesuatu setanding bagi Allah atau sekutu bagi Allah, sedang Allah sahajalah yang mencipta kamu. Ini dosa paling besar. Sebab tu kita bila belajar nak cari manhaj ahli sunnah yang sebenar, nombor satu ialah menjaga tauhid dan menyelamatkan diri daripada syirik. Kerana juga Allah Ta'ala, kita dah bahaskan bahayanya syirik. Allah Azza wa Jalla sebut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah sesungguhnya tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah boleh mengampun selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Memahami syirik ni adalah sama penting dengan menjaga akidah tauhid. Kerana tanpa memahami syirik, kadang-kadang orang boleh rosak tauhidnya tanpa sedar. Kerana dia adalah dua benda yang bertentangan. Mentauhidkan Allah bermaksud menafikan Allah dari kesyirikan. Dan apabila seorang menafikan Allah dari sebarang kesyirikan, itulah intinya tauhid. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selama ni beberapa pertemuan kita dah bincang tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Saya ulang beberapa perkara, iaitu ada syirik kecil seperti riya dan melakukan sesuatu perbuatan kerana makhluk, seperti bersumpah atas nama selain Allah. Kerana sumpah tu adalah ibadat, dia bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti ada juga syirik yang tersembunyi, dan ada juga perihal-perihal mereka berdoa kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ada sebut tentang ada syirik dalam perbuatan Tuhan, syirik dalam ibadah dan doa, syirik dalam sifat-sifat Tuhan. Ini kita dah bahaskan pertemuan yang lalu. Malam ni sambung lagi perbuatan yang kita tak nak ni, itulah syirik kepada Allah, dalam tajuk fenomena syirik yang berlaku. Antara fenomena syirik yang berlaku, kita dah faham dah, syirik ini menjadikan sesuatu setanding bagi Allah ataupun meletakkan hak Allah kepada sesuatu selain dari Allah, namanya syirik. Baik, fenomena-fenomena yang berlaku,
Sebenarnya banyak di kalangan umat ini fenomena yang berlaku. Kita tolak tepi orang sembah berhala, yang tu jelas-jelas dah orang nampak. Tuan-tuan pergi ke kuil mana-mana, tengok orang sembah patung berhala, tak kira lah nama dia apa, bentuk dia, rupa macam mana, dia sembah berhala. Yang ni kita kata syirik kepada Allah. Confirm, yang tu tak ada pertikaian. Orang pergi sembah pokok besar, kita kata ini juga sebahagian daripada syirik. Dia sembah matahari, dia sembah bulan, dia sembah bintang. Ini syirik. Kerana apa? Dia meletakkan ibadat dia kepada selain dari Allah. Ada lagi yang perlu lebih ditekankan. Yang paling bahaya kita takut ialah syirik, fenomena syirik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim. Dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tanpa mereka sedari perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan syirik. Yang tu yang kita bahaskan, yang kita takut. Bukan kita sengaja nak melabel orang dan sebagainya, tetapi nak menyelamatkan diri kita nombor satu sekali. Kita tak nak terlibat daripada perkara-perkara sebegitu. Contoh ataupun fenomena yang berlaku. Nombor satu, berdoa kepada selain Allah. Doa ni ibadat kata ibadat? Ibadat. Milik siapa doa kita? Milik Allah. Mana dalil? Allah Ta'ala kata dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Doa ni permintaan tak kepada Allah? Ya. Apa hukum seorang berdoa kepada selain Allah? Jawab tu dulu sebelum kita pergi kepada contoh dan praktikal yang berlaku. Jawab dulu soalan, apa hukum berdoa kepada selain Allah? Jawapan dia termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Sebab doa tu milik Allah semata-mata. Dalam Quran kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat lain Allah Ta'ala kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ayat yang kita baca sebelum daripada ni, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Dalam surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala kata milik Allah lah doa yang benar, dan orang-orang yang mereka sembah selain dari Allah tidak mampu mengabulkan doa mereka, melainkan seperti orang yang menadahkan tangannya untuk minum air, ambil letak di mulut dia, tetapi tangan mereka tidak sampai pun kepada air tersebut. Begitulah perumpamaan orang yang minta doa kepada selain Allah, kerana selain dari Allah tidak memiliki kuasa mengabulkan doa, memberi manfaat ataupun mudarat. Tiba-tiba dia berdoa kepada selain Allah. Jawab ni dulu, apa hukum berdoa kepada selain Allah? Syirik. Tak ada tuan-tuan nak jawab benda lain? Tak ada. Berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Clear. Kerana doa milik Allah. Duduk situ dulu. Sebelum kita letak ustaz ke, syekh ke, guru ke, letak dulu kaedah. Berdoa kepada selain Allah termasuk syirik. Baik. Kita pergi pula kepada
huraian dia. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, dia minta kepada malaikat, oh Jibril, tolonglah saya, kurniakanlah rezeki kepada saya. Boleh ke tak? Tak boleh. Dia minta bak doa, dia pergi kepada Nabi. Tak kira mana-mana Nabi, termasuk Nabi Muhammad ko, Nabi Musa ko, Nabi Isa ko, Nabi Ibrahim ko, dia seru nama Nabi. Wahai Nabi Ibrahim, contoh lah, dia pergi ke Mekah, dia tengok makam Ibrahim, dia pun minta, sepatutnya minta dengan Allah, dia pun kata, wahai Nabi Ibrahim, tunaikanlah hajatku. Boleh ke tak boleh? Syirik. Kalau Jibril tak boleh, Nabi tak boleh, Nabi Muhammad boleh tak? Wahai, dia seorang lagi, wahai Nabi Muhammad, rezekikanlah aku zuriat yang solihah. Kalau contoh lah ni, contoh ni, jangan buat macam tu, ni contoh. Dia minta, instead of dia kata wahai Allah yang maha agung, tiba-tiba dia pergi seru wahai Rasulullah. Patutnya bak rezeki, wahai Tuhan, ya Allah yang maha memberi rezeki, rezekikanlah kepada kami rezeki yang melimpah-limpah. Wahai Allah yang memiliki segala kekuasaan, bantulah kami dalam masalah kami ini. Wahai Allah yang maha pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wahai Allah, sepatutnya dalam doa minta kepada Allah. Dia pergi minta kepada selain Allah, tak kiralah nama dia siapa, maka jawapannya adalah syirik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu kaedah. Fenomena ni makna benda ni berlaku zaman kita. Ada gedok orang berdoa kepada selain Allah ni. Orang Islam, orang kafir tolak tepi. Orang Islam, dia doa kepada selain Allah. Ada ke tak? Paling famous sekali tuan-tuan, ada satu nasyid. Nasyid itu berbunyi, Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Dia sebut, Allah Allah tolonglah kami wahai Rasulullah. Video tu dalam YouTube ada, seorang penyanyi Indonesia perempuan famous, kita pun biasa dengar. View dia ada 164 juta view dia. Orang duk dengar lagu dia. Tapi dalam lagu tu, lirik dia minta hajatnya dengan Rasulullah. Apa hukum dia? Ini fenomena tuan-tuan, fenomena depan kita. Maka kita katakan perkara tersebut tidak boleh berlaku atau kita berlepas diri daripadanya. Ada satu lagi nasyid, tapi saya pun malas nak sebut. Mereka menyanyikan qasidah, kita famous juga, tapi biarlah. Yang mana maksudnya, wahai imam para rasul, wahai sandaranku, engkaulah pintu Allah tempat aku bergantung di dunia serta akhiratku. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Dia minta dengan Rasulullah. Tidak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan kecuali engkau. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. Tidak ada yang menggantikan aku dari kesulitan kepada kemudahan kecuali engkau. Agak-agak kalau Nabi dengar orang puji begitu depan dia, Nabi kata apa?
Seorang sahabat dia kata ke Nabi macam ni, benda ni berlaku ni sebab Allah berkehendak dan Nabi berkehendak. Nabi dengar gitu, Nabi kata, apakah kamu jadikan aku sekutu bagi Allah? Jangan kata begitu. Sebaliknya katalah Masya Allah. Katalah apa yang berlaku ni Allah berkehendak, bukan Nabi berkehendak. Lalu nak kata juga thumma syi'ta, kemudian baru Nabi. Jangan letak Nabi setanding dengan Allah. Tiba-tiba nasyid ni kata apa? Qasidah ni kata, engkaulah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan di akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Tidak ada yang menggantikan aku dari kesulitan kepada kemudahan kecuali engkau. Disebut siapa ni? Nabi. Bolehkah tidak kata begitu? Jawapannya tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seandainya Nabi dengar nyanyian tersebut, rasanya Nabi pun akan mengingkarinya. Baik, bentuk kesyirikan, fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua, banyak kita saksikan di negara-negara Islam, kuburan berada di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan itu dibina kubah. Lalu orang-orang datang meminta-minta hajat kepada tuan kubur sebagai sesembahan selain dari Allah. Sedang perbuatan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum membina masjid atas kubur atau menjadikan kuburan tempat ibadat? Jangan tanya saya. Hukum tidak terletak di tangan kita. Hukum terletak pada nas Quran dan juga hadis. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam bab ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kerana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat bersujud menyembah Allah. Nabi kata Allah melaknat Yahudi dan Nasrani sebab mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi ada setengah-setengah tempat kita tengok, ingat masjid, kubur, dan mereka beribadat di dalam masjid tersebut, menghadap kubur. Kemudian dia pun buat pula hujah. Kita kata hadis Nabi laknat orang Yahudi sebab menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dia pun guna hujah, tu kubur Nabi Muhammad tu duduk dalam masjid, apa masalah? Kan? Jawapan dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk dalam masjid asalnya. Dia duduk dalam rumah Nabi. Asalnya dia dalam rumah Nabi, bukan masjid. Masjid bermula daripada dinding rumah Nabi ke belah sana, yang kita sebut sebagai raudah, tu mimbar. Kemudian kalau pergi lagi, dia sebelah ke arah Babus Salam tu, Masjid Nabawi tu, dia ada Khawkhah Abu Bakar. Situ tu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi asal kubur Nabi bukan dalam masjid. Pertama. Yang kedua, di mana perkuburan umat Islam zaman tu? Nun jauh di Baqi'. Baqi' dengan Masjid Nabi ni jauh.
Tapi oleh kerana berlakunya pembesaran masjid, lama-lama Masjid Nabi termasuk dalam pembinaan masjid. Dan kemudian lama-lama masjid itu dekat dengan perkuburan Baqi'. Asalnya jauh. Jadi teks ada dengan kita, Nabi melarang binaan masjid di atas kubur. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi fenomena berlaku Pak, bukan tempat kita saja. Saya pergi ke Turki. Saya berhenti, saya nama lupa nama tempat tu. Bukan dekat Ankara, bukan tempat ni, dia belah-belah Eropah tapi ujung Turki. Kita pergi, ingat nak apa tu, solat, tengok macam masjid, masuk-masuk kubur. Sifat dia sama seperti masjid. Bila kita tengok orang duduk semayang, doa ke kubur, jadi seolah-olah kuburan itu menjadi satu tempat mereka berdoa, sujud dan seumpama dengannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga, okey. Mungkin ada orang kata dia bukan minta dengan tuan kubur, dia minta dengan Allah. Cuma tuan kubur tu perantara saja dengan antara dia dengan Allah. Dia nama istilah perantara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai orang faham masalah perantara ni? Kalau pergi dengar telinga, tak dengan telinga tu, pergi tempat Allah hak minta doa tu, dia akan minta, Syekh Fulan, Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Badui, ya Syekh begini, ya Syekh. Dia sebut nama Fulan tu ya. Mintalah kepada aku mohon biarlah ada rezeki begini. Kalau hak betul nak tawassul, dia sebut ya Allah dengan kemuliaan Syekh Fulan bin Fulan. Dia sebut nama Allah, tak sebut nama tu. Ni tak, dia sebut terus. Syekh Fulan bin Fulan, tolonglah tunaikan hajatku. Jadi kena faham antara tawassul dengan berdoa kepada selain Allah. Tawassul tu pula perbahasan lain, tapi kita tak nak campur. Yang kita nak sebut bahawa terdapat sebahagian orang minta direct kepada wali-wali yang mereka anggap wali yang dikuburkan di dalam masjid. Fenomena yang ketiga, bernazar untuk wali. Dia nazar, kalaulah begini, dia kata dia bernazar atas nama wali fulan, aku akan buat begini. Nazar atas nama wali juga termasuk fenomena yang ada di zaman ini. Yang keempat, menyembelih binatang di kuburan para wali. Ambil ayam, sembelih. Ingat kau orang sembelih, kalau tak dia tok wali pun tuan tu, tok bomo pun kadang-kadang dia suruh sembelih, orang pergi sembelih. Ambil ayam seekor, pergi cari pak mana-mana busuk, potong sembelih tu. Lepas tu potong paruh, potong kuku, tok bomo putus ajar. Kita pun kata, apa nak pergi sembelih pak busuk tu? Sebahagian disembelih di kubur. Sedangkan menyembelih ini termasuk ibadah. Berdasarkan dalil, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku dan nusuki, sembelihanku hanya Allah. Allah Ta'ala kata fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan menyembelihlah juga untuk Tuhanmu. Sebab tu menyembelih korban ni hanya kepada Allah, tidak kepada selain dari Allah. Siapa yang menyembelih selain Allah, hukumnya, siapa yang menyembelih kepada selain Allah, hukumnya termasuk dalam laknat Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat sesiapa yang menyembelih kepada selain Allah. Yang kelima, fenomena yang kelima, yang tadi kita kata berdoa di kubur, yang kelima ni tawaf di kubur. Pak kita ada ke tak ada? Tak ada kan? Alhamdulillah. Tapi sebahagian tempat dia pergi ke kubur, dia tawaf kubur. Mana? Tidur tak apa lagi. Tidur tak apa tuan-tuan. Dia menengok, dia letih, dia pergi tidur atas kubur. Tidur, lena atas kubur. Tak ada masalah. Sebab tidur tidak bernilai ibadah. Tawaf ibadah. Di benda yang ibadat ni, bila nama ibadat, dia milik Allah. Iyyaka na'budu. Tu kunci dia. Kalau orang pergi tidur, siapa-siapa dia pergi tidur, aku letih, tidur atas kubur, tak ada masalah bagi kita. Dia pergi makan minum atas kubur, tak ada masalah. Dia pergi isap rokok atas kubur, memang kita marah, tapi itu kita panggil adab yang salah. Syirik ke tak syirik? Tidak syirik, dia hanya kesalahan adab kerana dia isap rokok atas kubur. Isap rokok bukan ibadat. Allah tidak berkehendak kepada isap rokok. Tapi kita marah bila dia isap rokok atas kubur, adabnya tak betul. Orang ni dia pergi tawaf kubur. Tawaf ni termasuk ibadah. Kenapa? Kerana kita ada tawaf di Kaabah. Tawaf ni sebahagian bentuk ibadat. Kerana kita orang Islam diperintahkan, Allah Ta'ala kata wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah kamu tawaf di rumah yang orang panggil lama tu, iaitu rumah Kaabah. Dalam Islam hanya satu tempat yang kita boleh tawaf, iaitulah Kaabah. Tawaf ni ibadat ke? Saya tanya sekali lagi. Tawaf ibadat ke tidak? Ibadat. Allah. 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 Allah.
La ilaha illallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Persoalan tidur di kubur yang dibangkitkan, saya terima kasih banyak. Walaupun dia satu lontaran, tapi dia membuka satu perbahasan yang kita nak kena bagi faham balik. Apa beza antara syirik dengan maksiat, atau dengan sesuatu yang kita sebut bersalahan dari sudut adab. Contoh, saya bagi contoh. Orang tadi tidur di kubur. Kalau orang tu dia curi jenazah, kita marah tak? Marah. Dia pergi curi jenazah, bukan setakat pergi tidur, dia pergi curi jenazah tu. Curi, ambil jenazah tu. Kau balik rumah dia, kau jual, kau berapa, ikut dia lah. Okay? Apa status amalan tu? Kita marah, maksiat, betul, maksiat. Tapi apakah dia sampai kepada tahap syirik? Tidak. Sebab apa? Sebab mencuri jenazah bukan ibadah. Dia memang maksiat pun. Boleh faham tak? Orang ni dia pergi tawaf di kubur. Tawaf ni ibadah. Ibadat milik Allah. Tiba-tiba dia pergi buat ibadat kepada selain Allah. Di sinilah kuncinya syirik itu berlaku apabila sesuatu yang menjadi milik Allah, iaitulah ibadah, dipersembahkan kepada selain Allah. Sama ada doa atau nazar atau menyembelih atau tawaf, dia adalah ibadah. Kalau seorang tu dia pergi kencing atas kubur, dari sudut adab salah, kita marah dia, mungkin ditangkap dia, mungkin dipukul dia, apa orang dia kencing di kubur. Tapi kita kata dosa tu tak sampai ke level syirik, sebab sifat yang dia buat bukan sesuatu yang Allah kata milik dia. Jadi dalam kes tu dia tidak menyaingi Allah Ta'ala, sedikit pun tak ada. Apa je kesalahan dia? Apa tu? Kecing di kubur. Adapun tawaf di kubur, kita kena dia menyaingi hak Allah. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, dia kata apa? La an ahlifa ala Allahi kadhiban ahabbu ilayya min al-halafi bi ghairihi sadiqa. Faham balik kaedah ni? Saya nak suruh kita faham apa maksud syirik ni. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Salah tak? Salah. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, bohong. Salah tak kawan ni? Salah. Tapi lebih aku suka kesalahan ini berbanding bersumpah dengan nama selain Allah walaupun bercakap benar. Saya pernah sebut dah kaedah ni sebelum ni. Kita ada dua bentuk dosa. Okay? Bersumpah dengan nama Allah tapi tipu. Yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah tapi cakap benar. Kata Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi, sebab dia sahabat ni dia faham bab syirik ni macam mana. Dia kata bersumpah dengan nama Allah tapi tipu memang salah. Cuma aku lebih suka berbanding sumpah dengan selain Allah walaupun bercakap benar. Sebab apa? Pertama, sumpah ni termasuk ibadah. Wallahi wabillahi watallahi, sumpah
termasuk ibadat. Hanya bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, kerana sumpah milik Allah. Boleh faham? Si A, si B, saya bagi contoh. Contoh A bersumpah dengan nama Allah nipu. Dosa tak? Dosa. Tapi apa dosa dia? Menipu. Menipu ni, apakah dia telah mencalar sesuatu hak Allah? Dia bersumpah dengan nama Allah, tu hak Allah. Cuma menipu, dia dengan manusia dia menipu. Seorang lagi, si B ni bersumpah dengan nama selain Allah. Cakap benar. Dia cakap benar dengan manusia. Tapi dengan Allah, dia bersumpah dengan nama selain Allah, yang sebenarnya itu hak Allah. So, dua situasi ni nampak pada kita beza. Satu perkara maksiat, tak sampai level syirik, bersumpah dengan nama Allah tapi menipu, maksiat. Tak sampai level syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah walaupun bercakap benar, lebih besar dosa dia. Kerana apa? Dia bercakap benar, urusan dia dengan manusia beres, tapi dengan Allah dia tak beres, sebab dia telah bersumpah dengan nama selain Allah. Ini beza syirik. Jadi sebab itu saya terima kasih sekali lagi bila sebut contoh tidur di kubur, adab salah. Kencing di kubur, adab salah. Curi jenazah di kubur, adabnya salah. Maksiatnya lagi. Tapi tak sama dengan dosa orang tawaf di kubur. Kerana tawaf tu adalah ibadah, dan tawaf tu sepatutnya dilakukan hanya di Kaabah, kerana Allah lah yang memerintahkan hambanya untuk bertawaf kepada dia di rumah dia yang paling tua, itulah Kaabah yang suci. Wal yattawafu bil baitil atiq. Tiba-tiba kita tengok hari ni ada orang pergi ke kubur, pergi tawaf kubur. Wujud kata wujud tempat kita, setakat ni tak ada lagi lah. Sepanjang pengetahuan kita, wallahu ta'ala alam, harap-harap jangan ada lah. Tapi tempat lain daripada kita ada. Dia pusing-pusing kubur 7 kali pusingan. Seperti mana dia tawaf di Kaabah, begitulah sifat dia tawaf di kubur. Apa hukum dia? Syirik. Kerana tawaf itu milik Allah. Biasanya kuburan yang ditawafnya kubur wali, kubur wali. Pak kita tak sampai level tawaf lagi, tapi doa di kubur ada dah. Di kubur besar di Pak. Kubur besar mana? Kubur pulau besar di Melaka. Sampai kerajaan Majlis Agama Islam tutup, tak boleh pergi. Saya bukan reka cerita, benda betul. Ada tak tempat kita orang doa di kubur pulau besar? Ada. Jadi jangan pulau besar saja tak. Semua kubur tidak boleh berdoa padanya. Kalau kita doa tepi kubur, ya Allah ampunkanlah Tuanku, ampunkanlah dosa penghuni kubur, yang tu tak ada masalah. Kita minta dengan Allah untuk keampunan doa si mati tu, yang tu tak ada masalah, tu tak kita terikai pun. Yang ni dia pergi minta, wahai Syekh Fulan, wali A, wali B, tolong tunaikan hajat aku. Yang tu masalahnya, sebab itu milik Allah. Tuan-tuan nampak tak bab syirik ni? Jangan mudah-mudah bab ni. Ada orang kata ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Bukan masalah sikit-sikit syirik. Kita sedang bahaskan bagaimana menjaga akidah kita, yang sepatutnya Allah sahaja tempat kita sembah. Manifestasi daripada ayat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi solat kepada kubur. Bukan tawaf saja ni, pergi solat pula ke kubur. Aduh, hak ni kena sambung.
pertemuan akan datang pula lah. Sembahyang sunat atas kubur. Dia solat atas kubur lain dengan solat kepada kubur. Contohnya orang tu dia pergi solat jenazah. Dia lambat solat, tak sempat solat ni. Orang kata mana? Fulan tu mati, orang tanah dah semalam. Dia pergi kat kubur dia, Allahu Akbar. Solat jenazah kepada tu ni. Minta dengan Allah keampunan kepada tuan kubur. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya dia solat hajat, minta dengan tuan kubur. Salat kepada tuan kubur. Ini benda ni pak kita saya tak tahu ada ke tak. Tapi di tempat-tempat luar ni, terutamanya penulis kita ni daripada orang Arab, dia melihat perkara ni berlaku tempat dia. Jadi semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripadanya, kerana Nabi SAW bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan kamu solat kepadanya. Lepas tu kalau kubur pula duduk di arah kiblat pula, Allahu Akbar. Hati-hati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sebut pada pertemuan yang akan datang sambungan pada bab tu. Saya tanda mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.